Usiaku kini 48 tahun. Aku mempunyai kerjaya yang boleh dibanggakan. Aku berasal dari selatan tanah air. Aku sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata, 2 perempuan dan 1 lelaki. Isteriku berasal dari utara tanah air dan bekerja sebagai seorang pegawai perhubungan awam di sebuah perbadanan. Dari pandangan mata kasar, kehidupanku bahagia dari beberapa sudut. Tapi itu pandangan dari luarannya. Sebagai seorang lelaki dewasa yang telah matang, aku selalu mengambil sikap berdiam diri dan selalu menyembunyikan hal rumah tanggaku daripada dihidu oleh keluargaku. Kedua-dua ayah dan ibuku sudah lama bersara dari kerajaan dan mereka hidup berdua di sebuah taman perumahan yang tak jauh dari tempat tinggalku. Dulu sewaktu aku hendak berkahwin, ibu pernah bersuara padaku yang dia kurang setuju dengan pilihan hatiku. Tapi demi cintaku semasa di universiti, aku cuba yakinkan ibu bahawa aku tidak akan menghampakan harapan ibuku setelah berkahwin nanti. Oleh kerana sayangnya ibu terhadap aku, mereka menurutkan juga kehendakku. Akhirnya aku berkahwin dengan gadis pilihan hatiku. Semasa bertunang, dia sudah mula menunjukkan sikap yang tidak disenangi oleh keluargaku. Apatah lagi ibuku. Tapi ayah selalu menjadi penenang dalam semua keadaan yang kalut. Ayahku seorang yang sangat penyabar. Setelah anak pertama kami lahir, isteriku semakin menampakkan sikapnya yang selalu menyentuh hati ibuku. Aku selalu jadi serba salah. Tapi aku cuba bersabar dan sebelum mungkin aku tak mahu ibu berkecil hati. Aku selalu mengalah kepada isteriku. Kerjaya sebagai perhubungan awam, kerja isteriku memang sibuk. Tambahan, bekerja di sebuah perbadanan. Selalu saja kerja luar. Mungkin sesetengah pendengar akan berkata, begitulah lelaki. Bila jemu dengan isteri, mula buat cerita itu ini. Tapi sebenarnya, kalaulah pendengar tahu betapa aku menanggung seksa dalam hati ini, mungkin mereka akan faham. Lihatlah diri ini hanya ruang yang sepi, kekosongan tiada berseri, bagai perahu usang yang dipukul gelombang. Itu bagiku pengalaman. Laut yang tak bertepi, begitu nasib ini. Ku terumbang ambing sendiri, tak kuasa berteman mencari keriangan, bimbang diri kecundangan. Berorak, berliku, pendakian hidup ini, terjatuh, kelungkur, ditertawa di jati. Sewaktu di puncak banyak mata memandang, namaku disebut, dipuji, dijulang. Siapa kawan, siapa lawan, tipisnya garis perbezaan. Lantaran itu kau maafkanlah aku, sukar mempercayaimu. Mungkin suatu hari akan terbuka hati
kekosongan akan terisi. Tapi ku rasa ragu, sanggupkah kau menunggu hingga tiba saat itu? Berliku pendakian hidup ini, terjatuh ke lumpur, ditertawa diganti. Waktu di puncak banyak mata memandang, namaku disebut, dipuji, dijulang. Siapa kawan, siapa tipisnya garis perbedaan, lantaran itu kau maafkanlah aku, sukar mempercayaimu. Mungkin suatu hari akan terbuka hati, kekosongan akan terisi. Tapi ku rasa ragu, sanggupkah kau menunggu hingga tiba saat itu? Bayangkan, aku selalu diherdik, dimarah. Ada kalanya perkara yang kecil sengaja dibesar-besarkan. Salah ke aku sebagai seorang anak lelaki memberi sedikit duit kepada ibuku? Salah ke aku membeli langsir untuk rumah ibuku? Percayalah saudara, aku juga dipaksa untuk menukar langsir di rumah ibu mertuaku. Aku tak kisah. Terpulanglah, minta aku tukar kapet dan sofa sekalipun. Kesemuanya aku telah membelanjakan hampir RM10,000. Sedangkan di rumah ibuku, hanya RM1,000 untuk kutukar langsir baru. Begitulah sikap isteriku. Seolah-olah dia amat cemburu kalau aku membelanjakan duit untuk ibuku. Aku sendiri tak faham akan sikapnya. Hinggalah sikapnya yang membuat aku kurang sabar. Bila dia melarang anak-anak aku untuk pergi ke rumah ibuku, aku menjadi dingin padanya. Dan sekarang, aku juga telah ada buah hati yang baru. Perkara ini sebenarnya tidak aku sedari. Semua perkara ini berlaku bila seorang gadis dari UiTM menjalani praktikal pengajiannya di tempatku. Senang cerita, aku terpikat kepadanya. Dan tanpa aku sedari, aku tidak bertepuk sebelah tangan. Masalahnya sekarang, aku menjadi sebersalah antara isteriku dan dia. Aku bercadang untuk mengahwini gadis itu dan perkara ini telah pun aku nyatakan kepada ayah dan ibuku. Tapi ibuku tetap membantah. Dia tidak rela melihat kasih sayangku dibahagi untuk dua hati. Sekarang aku jadi bertambah sayang dengan gadis itu kerana dia pandai mengambil hati aku dan juga keluargaku.
ibuku seolah-olah dapat menghidup perhubungan kami. Tapi dia cuba untuk tak ambil kisah. Tetapi dalam hatinya aku tahu, ia berdarah. Bukan sengaja aku nak menduakannya, tapi semakin aku ingin lupa, tambah kuat ingatanku pula. Aku ingin kuatkan semangat untuk memberitahu isteriku yang aku mahu berkahwin lagi. Tapi ibuku menasihatkan aku jangan sekali-kali bermain api. Takut aku yang terbakar nanti. Pada aku sudah tekad untuk mengahwini Dania Iskandar untuk kujadikan isteri keduaku. Aku lihat Dania pandai mengambil hati dan tidak cerewet dalam banyak hal. Anak-anakku juga sudah tahu akan perkara ini dan aku sudah pun memperkenalkan kepada anak-anakku. Walaupun anak perempuanku agak jengkel, tapi bila sudah masuk bulan keempat mengenali Dania, anak perempuanku boleh menyesuaikan diri bersamanya. Sekarang, aku menjadi serba salah. Sama ada mahu berterus terang saja pada isteriku ataupun bernikah secara diam saja. Ya, sekarang isteriku seperti sudah tahu dan dia menjadi bertambah garang dan dominan. Secara terus terangnya, aku memang berkemampuan untuk beristeri lebih. Cuma sekarang, aku memikirkan perasaan ibuku yang tak mahu cucu-cucu nanti mempunyai ibu tiri. Kini aku ingin menguatkan semangat untuk menghadapi semua cabaran yang mendatang. Sebolehnya, aku akan cuba seadil-adilnya untuk kehidupan isteri pertamaku dan juga Dania, bakal isteri keduaku. Selama ini ku cari, berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bahagia kasih